keluar soalan bagaimana pembentukan keluk pasaran terbentuk. Dia minta terangkan. Okey, jadi senang sahaja seperti pembentukan keluk permintaan tadi. Pembentukan keluk pasaran terbentuk apabila harga 50, permintaan pasaran 3 dah tambah siap-siap, iaitu hasil tambah 1 tambah 2 diplotkan pada titik W. Apabila harga 40 dapat 5 unit, hasil 2 tambah 3, jadi plot pada X. Pada harga 30 dah 7 unit, iaitu hasil tambah 3 tambah 4 titik Y. Lepas tu dan harga 20, permintaan pasaran adalah 9, iaitu hasil tambah 4 dengan 5. Okey, jadi keluk permintaan pasaran terbentuk apabila titik W, X, Y, Z ini disambungkan ataupun dicantumkan membentuk keluk permintaan pasaran. Keluk permintaan pasaran mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, menunjukkan hubungan songsan. Dapatlah markah penuh di sini untuk jawab pembentukan keluk. Okey. Seterusnya adalah penentu permintaan. Okey, penentu permintaan ni ia terbahagi kepada 2. Satu, harga barang itu. Satu lagi, selain daripada harga barang itu. Apa selain daripada harga barang itu? Iaitu yang ini. Ini ke bawah. Ini adalah selain harga barang itu. Harga barang itu, apabila harga meningkat, kuantiti diminta menurun. Apabila harga menurun, kuantiti diminta meningkat. Itulah harga barang itu. Selain daripada harga barang itu, dia tiada efek pun dengan harga barangnya sendiri, tapi dia efek pada lain. Okey. Yang pertama, dia efek kepada harga barang lain, selain daripada harga barang itu, iaitu harga barang lain, iaitu barang penggenap dengan barang pengganti. Apa penggenap? Penggenap ni saling melengkapi. Contohnya mesin pencetak dengan cartridge dakwat. Okey, kalau tiada mesin pencetak, tak bolehlah kita jual cartridge dakwat. Tu maksudnya penggenap. Jadi apabila harga mesin pencetak meningkat, maka permintaan terhadap cartridge dakwat akan menurun. Sebab apa menurun? Dah meningkat, orang tak mau beli. Jadi kuranglah permintaan terhadap cartridge dakwat tersebut. Okey, sebaliknya apabila mesin pencetak murah menurun, harga mesin pencetak menurun, maka permintaan terhadap cartridge dakwat akan meningkat. Hubungannya adalah negatif. Kalau barang pengganti ni, dia boleh digantikan. Contohnya daging dengan ikan. Kalau daging mahal, boleh kita beli ikan. Kalau Milo mahal, kita beli Biko. Macam tu. Itu adalah barang pengganti yang sama fungsinya. Okay, apabila harga daging meningkat, maka permintaan terhadap ikan akan meningkat. Sebab apa ikan lagi meningkat? Sebab daging mahal, kita tidak akan beli daging, kita akan beli ikan. Sebaliknya, apabila harga daging menurun, maka permintaan terhadap ikan akan menurun. Hubungannya adalah positif. Okay, cita rasa. Apa maksud cita rasa? Cita rasa ni yang kita minat, yang kita suka. Jadi cita rasa pengguna, contohnya zaman sekarang, cita rasa pengguna meningkat terhadap telefon pintar, maka permintaan orang akan lebih banyak membeli telefon pintar, kan? Maka permintaan terhadap telefon pintar akan meningkat. Kalau cita rasa menurun terhadap telefon pintar, maka permintaan terhadap telefon pintar akan menurun. Okey, pendapatan. Kalau pendapatan individu kita meningkat atau gaji kita meningkat, maka permintaan terhadap barang akan meningkat. Kalau pendapatan kita menurun, contohnya usahawan yang sekarang masa COVID ni, maka permintaan terhadap suatu barang dorang juga akan menurun. Musim ni dia lebih kepada musim perayaan, musim hujan, kan. Jadi yang cikgu bagi contoh sini musim perayaan. Okay, musim perayaan. Apabila musim perayaan, permintaan terhadap pakaian akan meningkat. Sebaliknya, apabila bukan musim perayaan, semasa bukan musim perayaan, permintaan terhadap pakaian akan menurun. Sebab orang kurang membeli baju. Tapi berbeza dengan semasa perayaan, orang akan beli baju, banyak pakaian. Sebab untuk hari raya, contohnya, kan.
jangkaan harga masa depan. Jangkaan harga masa depan, sini cikgu bagi contoh kereta. Apabila dijangkakan harga kereta meningkat pada masa akan datang, masa hadapan, maka permintaan kereta meningkat masa sekarang. Okey, masa datang, masa nanti 2021, harga bagi kereta meningkat. Jadi dia akan beli sekarang. Dia akan beli pada tahun 2020. Sebab apa? Akan datang mahal, dia akan beli sekarang. Sebab tu meningkat pada masa sekarang. Okey, apabila jangka harga kereta menurun masa hadapan, maka masa sekarang dorang akan kurang membeli, akan menurun. Okey. Dasar kerajaan ni ada dua, cukai dengan subsidi ataupun bantuan kerajaan. Okay, apabila kerajaan mengenakan cukai yang tinggi terhadap individu, maka permintaan barang akan berkurang. Kalau kerajaan mengenakan cukai yang rendah, maka permintaan akan meningkat. Kalau subsidi ni apa? Bantuan kerajaan. Kalau dia bagi kita dapat faedah yang banyak. Contohnya bantuan yang sekarang ni, BPN kan, Bantuan Prihatin Nasional. Itu antara satu bantuan. Okay, apabila kerajaan memberi subsidi atau bantuan kerajaan terhadap individu, maka permintaan barang akan bertambah. Okay, faham? Okay, seterusnya adalah perubahan dalam kuantiti diminta. Okay, perubahan dalam kuantiti diminta merujuk kepada perubahan pergerakan di sepanjang keluk. Okay, kalau kuantiti diminta, dia perubahan di sepanjang keluk. Apabila harga naik, kuantiti diminta menurun. Harga menurun, kuantiti diminta naik. Ini adalah sepanjang keluk. Jadi dia punya perubahan harga barang itu akan mengakibatkan perubahan kuantiti diminta. Ini dipanggil perubahan kuantiti diminta disebabkan harga barang itu sahaja. Okey. Ya, menyebabkan pengucupan permintaan. Kenapa pengucupan permintaan? Apabila harga naik ni, orang akan pengucupan permintaan. Apabila harga turun, orang akan mengembang permintaan. Itu adalah perubahan kuantiti diminta disebabkan harga barang itu sahaja. Sebab tu keluknya ini je. Tapi bagi perubahan permintaan ni yang merujuk sama ada keluk tu beralih ke kiri ataupun ke kanan. Harga dia sama sahaja. Okey, dia beralih ke kiri atau ke kanan, selari. Okey, selari yang ini. Jadi perubahan penentu permintaan bukan harga, dia lebih kepada penentu permintaan, bukan harga barang itu. Okey. Apa bukan harga barang itu? Yang inilah. Okey. Yang ini. Cita rasa yang dari 2 sampailah 7. Itu adalah di bawah sini. Peralihannya. Harganya tetap tapi peralihan keluk berlaku. Kenapa peralihan keluk berlaku? Sebab contoh harga barang pengganti naik. Jadi bila harga barang pengganti naik, keluk akan beralih akan meningkat. Bila barang pengganti yang naik, kita akan cenderung beli barang yang kita mahu. Contohnya tadi daging yang kita mahu, maka harga barang pengganti tu ikan tu naik, maka kita akan beli daging. Sebab tu daging akan meningkat. Harga barang penggenap turun. Jadi bila harga barang penggenap turun, maka kita akan lebih banyak membeli. Kalau pendapatan naik, akan lebih banyak membeli. Jadi inilah ni. Ini. Okay, cikgu rasa dia membantu sedikit pemurnian. Walaupun kamu sudah hari tu dah bentang, jadi ini adalah pemurniannya. Okay, cikgu rasa itu saja.